Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kita baca bacaan Ummul Kitab. Kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat baginda, kepada ahli keluarga baginda, kepada diri kita sendiri dan pada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil 'ibad. Okey. Selamat datang Taslia, Maisarah. Okey. Tengok kasihnya pembelajaran. Cikgu Faizah dah ajak awak sampai 5.2 kan? Betul? Betul? Sampai Betul. Betul lah, sektor penyangkutan. 5.2. So hari ni cikgu sambung kepada 5.3 Hari ini kita mutasi. Hari ini kita belajar tentang mutasi. Ini adalah standard kandungan. Kita tengok standard pembelajaran kita di akhir pembelajaran kita dapat menjelaskan maksud mutasi dan jenis mutasi. Cikgu. Kedua, menerangkan contoh faktor yang menyebabkan mutasi. Ya. Dapat tak slide cikgu? Dapat? Masa dengan Cikgu Faiza, dia ada bagi kerja sekolah dekat buku latihan sains tu tau. 5 nak buat tapi kurang faham cikgu. Okey, tak apa. Kita sambung dulu, nanti yang tu kita Okey. Kita tengok pula 5.32. Kemudian 5.33 menerangkan contoh gangguan gen dan ciri-ciri dan kaedah mengasan penyakit. Kemudian 5.34 menjangkai aplikasi penyelidikan genetik dan 5.35 membahaskan kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Okey. Kita tengok memula apakah maksud mutasi dulu Apa itu mutasi? Mutasi ialah perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada gen dan kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah sesuai tersebut. Okey, mutasi. Ini adalah bentuk kromosom. Ini adalah bentuk kromosom. Kromosom kita ada 2 yang awak dah belajar. Satu, kromosom kita daripada bapa kita, satu lagi kromosom dari mak kita. Kita ada 46 kromosom. Manusia, kita ada 46 kromosom, 23 daripada mak, 23 daripada bapa. So, dia ada sepasang lah. So, bila cikgu nak buat mutasi, cikgu sengaja tulis M ni. M ni mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan spontan dan tiba-tiba spontan, rawak. Rawaknya maknanya berlaku secara random, sesiapa je boleh dapat. Yang berlaku pada kromosom ataupun gen.
Okey, bila dah berlaku perubahan, maka automatik ciri pada anak pun dah berubah. Okey, terdapat dua jenis mutasi iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. Okey, ini dia dua jenis mutasi kromosom dan mutasi gen. Mutasi kromosom, sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Mutasi pula buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia dan albinisme. Susah nak cikgu nak sebut. Apa? Susah nak sebut. Ya, tak apa. Nanti kita belajar. Okey, kita sebut sindrom Down. Sindrom Down. Syndrome Down. Okey, sindrom Turner. Benar? Syndrome Turner. Turner. Benar. Sindrom Klinefelter. Sindrom Californiasis. Klinefelter. Okey. Buta warna tak ada masalah. Anemia. Anemia Yes, sel sabit. sabit. Thalassemia. Kau kasih sikit kipas. Ini biasa Thalassemia. dah. Okey, kemudian hemofilia dan albinisme. Albinisme. Okey, cuba awak tengok dekat jenis-jenis mutasi kromosom. Apa yang sama kat nama? Kerana cikgu? Ni dekat mutasi kromosom apa yang sama? Sindrom. Sindrom. Maknanya semua ada sindrom. Kalau dia mutasi kromosom, dia mesti ada sindrom. Sindrom. Kalau mutasi gen, tak ada sindrom. Nampak tak? Nampak? Okey. Okey, sekarang cikgu nak tulis macam ni. Okey. Mutasi. Tak buka buku awak lah duk tulis kromosom. Besar. Maknanya berlaku pada kromosom. Kat situ ada S kan? So, cikgu tulis. Dia nampak. S tu adalah sindrom Down. S Oh. for syndrome Turner. S for syndrome Klinefelter. Sindrom Californiasis. Dan Klinefelter. Bermakna kalau awak nampak ada mutasi kromosom, ingat S sindrom. Okey. Kita tengok mutasi kromosom. Mutasi kromosom berlaku apabila terdapat perubahan dalam bilangan atau struktur. Ada tu. Sama ada pada bilangan dia ataupun pada Struktur. ada dua. Okey. Perubahan ini berlaku akibat kecacatan semasa proses pembahagian sel. Dah belajar pembahagian sel kan? Dah. Okey. Nanti kita ulang, ada masa nanti. Kita tengok sindrom Down. Sindrom Down ni adalah terlebih kromosom pada kromosom ke-21. Sindrom Down berlaku kerana terdapat penambahan satu kromosom pada pasangan ke-21. Kita ni ada berapa? 46 kromosom. Kalau pakai pasang, kita ada 23 pasang kromosom. Betul? Betul. 46 kromosom kalau kira satu. Kalau kira pasang, kita ada 23 pasang kromosom. Dalam satu pasang tu, satu datang dari mak, satu lagi datang daripada Apa? bapa. Ni mak, ni bapa. Sebab itu kita dapat 46 kromosom kita. Sebab 23 daripada mak, 23 lagi daripada bapa. Okey, setiap kromosom tu kita ada 23 pasang. Sekarang ni masalahnya adalah sepatutnya setiap kromosom nombor 1 ada 2. Kromosom 2 ada 2. Sampailah kromosom nombor 3 semua ada 2. Tetapi pada sindrom Down terdapat penambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Nombor 21 tu ada 3. Sepatutnya ada berapa? Nombor ada berapa? Sepatutnya? Nombor ada Bukan. Pada kromosom ke-21 sepatutnya nombor ada berapa?
Ada 2 kan? Sebab satu dari bapa, satu daripada mak. Sekarang dia ni dia cacat sebab kromosomnya ada 3. Pada kromosom ke-21 ada 3. Tengok berikut. Dia memang Jadinya satu. kromosom ke-21. Ni kita tengok gambar dia. Okey, kita tengok. Pengidap sindrom Down mempunyai 47 kromosom berbanding dengan individu normal yang 46. Yalah, masa kita 46 normalnya. Nombor kita 46. Tetapi untuk yang cacat ni, dia ada 47. Kenapa dia jadi 47? Sebab dia ada lebih tadi. Pada kromosom ke-21 sepatutnya ada 2, dia ada 3. Okey, dia dapat sindrom Down. Individu yang mengidap sindrom Down mempunyai ciri seperti kerencatan fizikal, mental, leher pendek, mata sipit dan badan lebih rendah. Dia memang dia rendah sikit, dia terdil sikit. Mental terjejas, tapi dia ni anak-anak surga, leher pendek, mata sipit dan badan lebih rendah. Apa dia bangsa mukanya lebih kurang sama. Betul? Sepet tu cacat So sipit, tengok gambar ni. Sepet tu cacat. Sepet, sampai efek. Mata. Tengok. Okey. Cikgu nak terangkan sekarang ni, cuba awak tengok ni. Cikgu cakap tadi kita ada 46 kromosom. 1, 2, kau kira ni. Dapatlah ni kromosom ke-23 ni. Jadi 23 kali 2, 46 sepatutnya kan. Tapi awak tengok, semua ada 2. Kromosom nombor 3 ada 2, kromosom nombor 4 ada 2, 5 ada 2. Tetapi bila sampai ke kromosom ke-21, dia ada 3. Ini ni, kalau tengok kariotip, kita panggil kariotip maknanya ni lah kromosom kita. Okey, sekarang ni kenapa dia lelaki? Cuba tengok betul. Kenapa dia lelaki? Kenapa ni? Kita tengok je gen ni, yang kariotip ni kita tahu ni adalah milik lelaki punya. Lelaki yang sindrom Down. Siapa yang cuba? Siapa? Siapa nak cuba? Cepat. Tak ada siapa nak cuba? Okey. Tazriah, nak cuba? Apa soalannya tadi? Soalan cikgu ialah kenapa kariotip ni adalah milik seorang lelaki yang sindrom Down? Okay, kenapa Kromosom ni? dia terlebih. Kenapa? Kromosom dia terlebih kot. Kat mana? Kat mana? Dekat 21. 21. Dekat kromosom ke-21, dia tu sindrom Down. Dia tengok aja dekat dia 21, dia sindrom Down. Kenapa? Sebab 21. Yes. Nak tentukan dia lelaki, nak tengok kat mana? Kita bukan tengok alat kelamin ni tau, tengok ni je ni. Kariotip ni. Macam mana kita tahu dia lelaki? XY. Tak ada dah tulis dah lelaki. Macam mana kita tahu dia ni lelaki? Tak apa, tembak pun tak apa. XY. Ke? X, Y. Lelaki tu adalah XY. Cikgu awak cari ingat. B-O-Y, boy. Asal ada Y je, lelaki. Tengok sini. Asal ada Y, lelaki. Lagi satu cirinya, kalau awak misal katalah, dia tak kasih ni, gambar XY tak kasih. Awak nampak satu panjang, satu pendek, dah tahu dah. Sebab kalau perempuan, dia panjang dia sama. Ini. Ini kalau perempuan. Perempuan gambar perempuan. Okey. Kalau lelaki, satu panjang, satu lagi pendek. Ini lelaki. Okey. So, kita dah tengok kariotip ni, kita dah tahu ni. Ni sindrom Down. Lelaki. Okey, good. Okey, macam mana kita nak ingat sindrom Down? Okey.
Sepatutnya kromosom ada 2, dia ada 3 kromosom. Yang ada 3 kromosom, dekat mana 3 kromosomnya? Kat mana? 21. 21. Ni ada 3 kromosom. Kat mana? Dekat kromosom ke-21. 21. Okay. Apa ciri dia? Cirinya adalah apa? Terencat akal. Cirinya adalah terencat akal, mandul. Okey, dia biasanya mandul. Leher pendek. Okey, leher pendek. Mata Badan sepek. rendah. Terencat akal. Dan lebih rendah. Okey, Mata so, sepek. okey, kita tengok pula yang kedua. Ni gambar dia, kalau apa pun bangsa mukanya lebih kurang sama. Macam Cina semua. Orang putih ke, orang Melayu ke, mukanya lebih kurang sama. Okey, kita tengok sindrom Turner. Okay, sindrom Turner. Okey, kita tengok dia tulis kat sini XO. Ada Y tak? Tak ada. Tak ada, maknanya dia bukan boy. Kalau ada Y dia boy. Ingat Y boy. Dia perempuan. Perempuan Okey. Ya. Individu yang mengidap sindrom Turner mempunyai kurang bilangan kromosom seks berbanding dengan individu normal. Kalau kita ada kromosom seksnya 2, X kita ada 2, perempuan. Sebab tak ada lelaki dalam yang masuk ni kan? Tak ada. Jumlah keseluruhan kromosom hanyalah 45. Sepatutnya kita 46. Tetapi dia kurang 1 kromosom. So dia 45. Individu mengidap sindrom Turner ialah seorang perempuan yang kehilangan 1 kromosom seks X. Pengidap sindrom Turner tidak mengalami perkembangan ciri-ciri seks sekunder seorang perempuan. Pembesaran buah dadanya kurang. So gitulah Okey, cuba kita tengok kat sini. Inilah karakter. Karakter. Kemudian kita tengok. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Jangan tengok gambar. Tengok kat ni je. Jangan tengok gambar budak perempuan ni. Tengok ni je. Perempuan Dia sebab perempuan. Dia tak ada? Y. Dia tak ada Y. Y kan pendek. Dia tak ada Y. Sebab dia tak ada Y. Perempuan. Sebab tak ada Y. Satu lagi dia sindrom Turner. Sebab sepatutnya ada 2. Kat sini dia ada 1 je. 1 je. Okey. Dekat X. Okey. Okey, faham sikit. Okey, sekejap. Okey, kita tengok pula macam mana kita nak tulis sindrom Turner. C-U-R N-E-R N-E-R. Maknanya kita buat dia 1 je kromosom je. Iaitu apa dia? Sindromnya adalah tunggal. Apa dia punya tunggal? Tunggal makna 1 kan? 1 je apa? Kromosom seks dia 1. Kromosom seks dia 1. Dia adalah perempuan, so dia 45 lah. Okey. Kita tengok satu lagi. Sindrom Klinefelter. Okey, tengok ni. Ada Y tak? Ada. Ada Y tak? Ada. Bila awak nampak ada Y, tak kisahlah X dia banyak ke. Yang penting tengok Y. Ada Y mana lelaki? Lelaki. Okey. Sindrom Klinefelter. Individu yang mengidap sindrom Klinefelter mempunyai lebih bilangan kromosom seks berbanding dengan individu normal. Lebih. Sepatutnya kita dapat 2 lah. Lelaki pun ada 2 juga, perempuan pun ada 2. Tetapi kromosom seks dia ada 3. Keseluruhan kromosomnya 47 lah. So 44 ni kita panggil 44 ni kita panggil autosom Kalau dah belajar autosom, kromosom autosom. Yang ini kita panggil kromosom seks. Sebab kromosom seks adalah kromosom yang menentukan jantina.
itu dipanggil kromosom seks. Sebab kalau kita isi borang-borang, dia tulis seks. Seks tu apa maksudnya? Jantina. Okey. Individu dengan sindrom Klinefelter ialah seorang lelaki. Pengidap sindrom Klinefelter mempunyai ciri perempuan seperti ada payudara dan testisnya kecil. Serta mandul. Kalau kita tengok bahawa orang yang penyakit sindrom ni, 3 perkara ni semua adalah mandul. Salah satu cirinya adalah mandul. Okey. So macam mana? Kita tengok kat sini. Okey. Kita tengok stereotipnya. Lelaki kan? Sebab apa? Ada Y. Ada Y. Ada kecil ni. Ada Y. Ada kecil, ada Y, lelaki. Kemudian dia normal ke? Tak. Kan? Sebab dia ada 3. Sepatutnya kalau perempuan dia macam ini. 2 yang sama panjang. Kalau perempuan. So kalau lelaki 1 panjang, 1 lagi Pendek. Okey, ini lelaki. Ini perempuan. Tetapi yang ini adalah lelaki yang Klinefelter. Okey. Sindrom Klinefelter. Klinefelter. Okey, nanti awak salin dalam buku ni. Nanti cikgu akan buat juga apa tu namanya. Cikgu akan share balik rakaman ni kalau awak tu Okey, kemudian kita tengok L for lelaki. L for lebih. Lebih apa? Lebih kromosom. Lebih kromosom. Kemudian ada ciri-ciri female. Female perempuan, female karakteristik. Iaitu pembesaran buah dada. Buah dada. Oh. Dia ada buah dada. Lelaki pun dia ada, tapi dia tak besar. Lelaki pun ada buah dada juga. Tapi dia tak besar. Ni sekarang ni buah dada dia besar. Okay, kemudian ni testis kecil Dia mandul lah. Okay, good. Okay, kita tengok pula mutasi gen. Tadi kalau mutasi kromosom, semua ada sindrom. Ada berapa sindrom kita belajar? Ada 1, 2, 3. Apa dia? Apa jago? 3. Ada berapa jenis sindrom yang kita dah belajar? 3. 3. Apa dia? Sindrom Down. Sindrom Down. Sindrom tetanus. Sindrom Okay, good. Ada 3 yang kita dah belajar. Sindrom Down, sindrom Klinefelter dan juga sindrom Turner. Okay. Okay, kita tengok kenapa berlaku kecacatan tu Macam mana boleh berlaku kecacatan. Nanti awak nak tengok kenapa boleh berlaku kecacatan tu Kita tengok Okey. Kita nak terangkan sedikit macam mana dia boleh berlaku kecacatan. Okay, contoh gini awak dah belajar ni kan. Ni bapa. Ni mak. Okay, kalau bapa 44 campur X1 tak? Betul tak? Bapak leboi kan? Bapak boy kan? Betul. Okey. So mak 44 campur X. Ini awak dah belajar dah. Okey. Kemudian kita akan mengalami proses meiosis. So kalau meiosis dia belah 2. Yang kat atas tu dia belah 2 kali. So apa berlaku ialah kita tengok sini. Kalau 44 bagi 2 jadinya 22. Betul? Ini pun sama. Bagi 2 dapat 22. Kemudian X ni pun belah juga. So kat sini dapat X. Kat sini dapat Y. Okay, kat sini belah 2 juga. So 1 dapat X. 1 lagi dapat X juga. Dah dapat dah gamit. Okay, ini yang normal.
Ini yang Normal. Okey. Sekarang misal katalah cikgu buat yang lain. Ni yang nanti awak akan dapat lelaki perempuan. Okey, cikgu selesaikan dulu. Ni macam ulang kaji juga. Awak belajar kan ni? 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 4 dia belajar belum? Belum. Ya? Belum. Okey. Cikgu terangkan. Okey. Okey, ini bila ni namanya gamit. Gamit maknanya kalau bapa sperma lah. Tahu ibu. Kalau mak ovum. Okey. Sekarang ni berlaku proses persenyawaan. Nanti kalau awak buat, awak mesti buat 1, 2, 3, 4. Kemudian barulah buat bulat yang bawah. Okey, kita pakai 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Betul Okey, tengok 1, 3. 1 dengan 3. Ini namanya proses persenyawaan tau. Okey, macam mana nak dapat ni? 22 campur 22 dapat berapa? 4. 44. So, kita campur X dengan X dapat X. Kan 2X Ni bukan matematik yang tu, algebra. Okey, ni pun sama 1, 4. Jadinya 44 campur X. Lepas tu 2, 3. 2, 3. Okey, 22 campur 22 adalah 44. Tambah XY. Kemudian YX ke XY? YX, XY. XY. Huruf X mesti datang dulu daripada huruf Y. X, Y, Z. Betul tak? So X mesti dulu. Ibu 1, 2, 4. Jadi 44 campur XY. Y. Okey, tadi kita dah belajar boy. Betul? Betul. Boy. Jadi cari Y. Boy. Ini boy. Lelaki. Boy. Ini Boy. lelaki. So ni perempuan. Inilah dia. Ini namanya ni genotype. Dan lelaki perempuan ni adalah fenotip. Fenotip maknanya face lah. Tentukan nampak lelaki ke perempuan. Okey, tu dia. Ini adalah yang normal. Kita nak tengok yang tak normal. Yang tak normal. Okey, yang tak normal. Okey, kita tengok pula. Mula-mula baik semula bapa. Baba. Ibu. So jadinya 44 campur X, Y. Ibu 44 campur XX. XX. Okay, good. Sekarang ni, tadi yang normal, dia bahagi secara normal. Okay, sekarang ni, misal katalah ibunya, selalunya sindrom Down ni berlaku ketika ibunya adalah sudah berusia. So, bila kita sudah berusia, maka sel-sel kita pun boleh membagi dengan lemah. Sekejap saya dengar macam ada orang nak masuk. Okey. Okey, jadi tengok. Misal katalah meiosis untuk bapa ni berlaku secara normal. Untuk bapa normal tetapi untuk ibu tak normal. Dia tak kisah ada salah satu. Sekarang cikgu pilih ibu lah yang tak normal. Okey. Sekarang ni seperti biasa kita bahagi 2. Ini pun belah 2. Tetapi ibu dia tak membagi secara normal. Dia tak bagi. Okey, cuba tengok. Apa hasilnya? 44 bagi 2 berapa? 22. 22. So, ini pun 22. Ini bagi 2. Ini lagi dapat Y. Okey, sekarang
44 bagi 2 dapat 22. 22. Dua-dua dapat 22. Okey, sekarang ini tak membagi. So, dua-dua dapat masuk kat sini. Satu lagi tak ada. Nampak? Kita nak tengok macam mana dapat. Okey, kita settlekan seterusnya. Okey, kita buat 1, 2, 3, 4. Buat 4 ni, bulat 4. Okay. So, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Okey. Proses persenyawaan 1 dengan 3. Okey, campurkan. Jadi ya? 22 campur 22 berapa? 44. 44. 4. Sekarang X campur X campur X. Jadinya X. X. Betul. Okey, satu lagi. 1, 3, 1, 4. Okey, 1 dengan 4. 44X. 44 campur X saja kan? Nampak? Ni tak ada? X saja. Okey. Kemudian tengok yang ni pula. 44 Ya. XY. 4 campur XY. XY. X, XY. X, Y. Oh, Yang X, ni XY. 44. 4 campur Y. Okey. Dah. Jadinya kita tentukan pula jantinanya. Ni jantina apa? Kita bila nak tentukan jantina, kita tulis ni. Kita tulis macam ni. Boy. Okey, cari dulu yang lelaki. Yang mana XXY. lelaki? Ni. Bila 23. lelaki, perempuan, ni perempuan. Okay, sekarang kau tengok kat sini, yang normal sepatutnya ada 2 kan? Ni ada 1. Ni sindrom down ni. Sindrom apa? Tena. Nampak tak? Sindrom tena. Nampak tak yang ni? X, X, Y. Nampak tak? Ni adalah Nampak. sindrom Kleine Klein. Helper. Ini yang cikgu cakap. Dia bermasalah atau kecacatan semasa pembahagian sel. Ini dia. Semasa pembahagian sel ni. Sepatut meiosis ni dia bagi. Tapi dia tak membagi dengan betul, maka berlakulah kecacatan. Okey. Itu adalah untuk sindrom Turner dan juga sindrom Kleine Helper. Contoh ni jika ibunya lah yang mengalami masalah tersebut. Dia berlaku secara awak. Kadang-kadang kita tengok orang belum sampai umur 40 pun anaknya masih ada yang sindrom Down. Itu ujian untuk dia. Ujian untuk dia kerana mendapat anak juga. Okey. So kita jangan mengajuk-ajuk lah. Orang-orang yang istimewa. Okey. Kemudian kita tengok pula seterusnya iaitu mutasi gen. Mutasi gen disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu gen. Senang je, kalau mutasi gen berlaku pada gen, mutasi kromosom berlaku pada kromosom. Menyebabkan perubahan dalam ciri yang dikawal oleh gen tersebut. Katakanlah dikawal tentang warna kulit, maka kalau tu dicacatnya pada warna kulit. Kalau gen tu mengawal pada buat hemoglobin, maka hasilnya kuranglah hemoglobin. Macam tu lah contohnya. Okey, contoh pertama adalah buta warna. Buta warna adalah individu yang mengidap buta warna mempunyai gen mutan resesif yang terdapat pada kromosom X. Individu ini tidak dapat membezakan antara warna merah dengan warna hijau. Okey, penyakit ini dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. Okey, cuba. Ni nombor apa ni? Ni nombor berapa ni? 97. Okey, kalau boleh baca maknanya bukanlah buta warna. Selalunya perempuan jarang buta warna. Yang
awak jumpa dia lelaki lah biasanya. Penyakit ini lazimnya berlaku pada lelaki. Okey, tengok buta warna. Macam mana kita nak ingat buta warna? Mutasi gen ni buta warna. Apa itu buta warna? Buta warna ini adalah, sekejap saya nak ubah sikit. Okey, warna. Okey. Buta warna apabila orang itu tidak boleh membezakan warna merah dan hijau. Okey, sambung dia. Warna merah dengan warna hijau. Okey, ini kenapa? Kerana disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X. Gen resesif. Maksud resesif adalah gen yang lemah pada kromosom X. Dan dia berlaku biasanya, kebanyakannya pada lelaki, men. Berlaku biasanya pada lelaki. Bukan perempuan tak boleh kena, boleh. Tapi biasanya berlaku pada lelaki. Okey. Okey, itu adalah buta warna. Kenapa tau? Kenapa lelaki ni lebih mudah mendapat buta warna berbanding dengan perempuan? Sebab apa? Ini gen ni terdapat pada kromosom X. Kalau X ni, kalau perempuan dia, kita katalah X, dia cikgu cakap buta warna ni B. So B ni untuk normal, B kecil untuk buta warna. Dia biasa tu macam itulah. Kalau dominan huruf besar, kalau resesif huruf kecil. So, case-nya macam ini, sekarang ni. Kalau cikgu tulis XX, perempuan ke lelaki? Cikgu tulis ni, XX, perempuan ke lelaki? Perempuan. Okay, good. Perempuan. Okay, sekarang cikgu tulis. Sebab dia cakap, gen ini, gen normal ni ada pada kromosom X. Okay. Cikgu tulis B besar, B besar. Jadi X, B besar, X, B besar. Okay. Dia ni perempuan normal ke perempuan buta warna? Normal. Normal, okey. Jadi dia perempuan normal. Cikgu tulis balik lagi satu. Okey, ini lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan, okey. Perempuan normal ke buta warna? Buta warna. Buta warna ke normal? Buta warna. Normal. Buta warna. Perempuan normal. Tengok kalau ada huruf besar je, baca huruf besar je tau. Ni adalah normal. Kalau cikgu tulis macam ni, Buta dia tak ada huruf warna. besar. Automatik kita akan ambil dia yang buta warna. Sebab dia tak ada huruf besar. Kalau ada huruf besar, kena baca yang huruf besar dulu. Okey. Sekarang kalau cikgu tulis macam ni. Okey. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Apa? Lelaki. Okey, lelaki. Lelaki normal ke lelaki buta warna? Normal. Normal. Kalau cikgu tulis macam gini. Buta warna. Buta warna. Lelaki buta warna. Warna. Cuba awak tengok kat sini. Okey. Dia ada satu je tau. Sebab kromosom ni hanya pada, gen ni ada hanya pada kromosom X je. Sebab itu Y tak ada tanda. Nampak tak? Y tu atas dia tak ada tanda. Sebab gen tu hanya ada pada kromosom X je. Okay. Lelaki kalau ada normal satu, ada normal satu cukup dia lelaki. Tapi bila ada
buta warna satu je dah jadi buta warna. Nampak tak? Tetapi perempuan lain. Perempuan dia perlu 2 untuk dapat buta warna. Jadinya lelaki lebih mudah lah nak dapat buta warna. Satu je dah jadi buta warna. Kalau ada gen buta warna satu dah cukup. Okey, yang ini kita panggil juga untuk perempuan. Kalau macam ni lebih besar ni kita panggil dia pembawa. Dia normal tau. Tetapi dia boleh memindahkannya pada anak dia. Itu namanya perempuan normal tetapi pembawa. Okey, kita tengok pula anemia sel sabit. Okey, ini adalah sel darah merah kita yang normal. Bentuk dui cekung. Bentuk dui cekung. Okey, kenapa dia bentuk dui cekung? Sebab nukleus dia tak ada. Tengah-tengahnya tak ada nukleus. So, bila tengah tak ada nukleus, hemoglobin boleh banyak duduk dalamnya. Ini adalah sel sabit. Sel darah merah juga tapi dah jadi bentuk sabit. Okey, anemia kita dah belajar dah. Orang dia cakap anemia. Orang thalassemia pun dia anemia juga, kurang darah. Perlu masukkan serum. Okey, penyakit ini disebabkan oleh perubahan spontan yang berlaku pada gen yang dalam penghasilan hemoglobin. Individu ini mempunyai sel darah merah yang abnormal, yang tak normal, yang berbentuk sabit. So, bila bentuk dia sabit, dia menjejaskan pengangkutan oksigen. Itu yang menyebabkan dia letih. Dia letih sebab oksigen tak sampai dekat sel, tak cukup. Penyakit ini disebabkan oleh gen resesif pada autosom. Autosom maknanya bukan kromosom seks. Okay, kalau kita tengok tadi, apa tu dia? Gen buta warna tadi kan? Gen buta warna pada kromosom seks X. Ini tak, pada kromosom autosom maknanya yang daripada kromosom nombor 1 sampailah kromosom ke 22. Tak tahulah dia duduk kat mana tu. Okey, itu adalah anemia sel sabit. Anemia sel sabit. Tengok anemia sel sabit ni macam mana kita nak ingat anemia sel sabit. Yang penting bentuk dia sabit lah. Kat sini bila sebut anemia sel sabit, mestilah bentuk yang sabit. Ingat je. Sel sabit. Okey, kita tengok thalassemia. Kita punya pelajar pun ramai yang thalassemia Betul tak? Nanti tingkatan 4 je cek. Tingkatan 1 dah cek ke tingkatan 4 yang cek thalassemia? Thalassemia. Thalassemia. Ambil darah tu. Nanti doktor mesti akan cakap awak ada thalassemia ke tak Sebab negara kita dah mula ramai sakit thalassemia Okay, apa itu penyakit thalassemia? Penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Sama macam anemia sel sabit. Tetapi sel dia tak sabit Sel dia tak sabit. Individu yang thalassemia mempunyai sel darah merah yang kecil. Dan jangka hayat sel adalah lebih singkat. Sepatutnya sel darah merah kita ni boleh tahan 40 hari. Dia masa dia tak panjang, kemudian sel darah merahnya kecil. Okey, boleh kecil, nak angkut oksigen pun sikit lah Kadang ini menyebabkan kekurangan darahnya teruk. Selalunya ditambah darah cikgu, anak murid cikgu pun ada tu dah tambah darah. Setiap bulan jadi Dracula punya darah. Okey, kita tengok tadi tu apa dia? Thalassemia. Macam mana kita nak ingat thalassemia? Thalassemia. Thalassemia. Okey, untuk thalassemia kita ingat adalah dia adalah small. Sel darah merah dia small Small dia punya sel darah merah Sel darah merah dia small. Lepas tu jangka hayatnya singkat jangka hayatnya. Sekejap je. Sebab tu 40 hari boleh tahan lama dia sekejap. Sebab kemudian automatik bila small
hemoglobinnya juga adalah rendah. Hemoglobinnya adalah rendah. Dia menyebabkan sel dia mutasi tu, gen tu melibatkan penghasilan hemoglobin tu gen yang menghasilkan hemoglobin. Okey. Kita tengok hemofilia pula. Mengalami kesukaran darah membeku kerana mutasi pada gen yang menghasilkan faktor pembekuan darah. Faktor pembekuan darah. Individu akan kehilangan darah berterusan sekiranya terluka atau tercedera. Okey. Tengok hemofilia. Okey. Hemofilia. Okay. Hemofilia adalah di mana berlakunya mutasi pada gen faktor pembeku. Faktor pembekunya tak ada. Jadi bila faktor pembeku tak ada, dia tak boleh beku. Kalau tu pun lambat beku. Lambat beku. Darah lambat beku. Beku. Darahnya lambat beku. Okey. Bila lambat beku, kalau cedera, dia akan menyebabkan kehilangan darah yang teruk. Tak boleh berhenti. Kalau kita luka, dia nanti dia boleh katup semula kan? Dia tak boleh nak beku. Okay. Kemudian tengok pula faktor yang menyebabkan mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Dia boleh berlaku secara spontan semasa proses pembagian sel. Mutasi juga boleh berlaku oleh faktor luaran yang dikenali sebagai mutagen. Mutagen adalah bahan kimia yang boleh menyebabkan mutasi. Okey. Ini dia kehamilan pada usia yang lewat. Ini salah satu faktor lah. Kalau kita tengok tadi kejadian sindrom-sindrom tu biasanya kehamilan pada usia yang lewat lah. Tak kisahlah pada maknya ke, pada bapaknya ke. Kemudian karsinogen. Bahan yang boleh menyebabkan kanser. Bahan-bahan yang boleh menyebabkan kanser seperti tar, tembakau, pada asap rokok. Apa lagi? Sinar ultraviolet. Tapi awak pakai SPF tu kan, banyak kan? Sinar X, sinar radioaktif. Boleh jadi. Okay. Penyakit gangguan gen. Alil juga membawa trait penyakit yang boleh diwarisi dalam keluarga. Pewarisan sejenis penyakit gangguan gen, bukan jin. Apabila seorang lelaki yang merupakan seorang pengidap penyakit gangguan gen berkahwin dengan seorang perempuan pembawa penyakit gangguan gen. Okey, contohnya di sinilah. Okey, contohnya sini, induk dia mengidap penyakit gangguan gen, okey, iaitu bapa. Tengok, bapa tu, satu je B dia. B kecil je. Sebab dia adalah buta warna. Kalau buta warna, huruf kecil. Mak dia pembawa. Bila kita sebut pembawa, mesti satu huruf besar, satu huruf kecil. So, seperti biasa mengalami meiosis, kita belah dua saja. Okey. Kemudian kita taruh nombor. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. So, berlaku persenyawaan, dapatlah XB kecil. Ingat huruf besar mesti duduk kat depan. Walaupun dia berada di belakang. Nampak kat sini kan? Okey, kita tengok XB kecil. Okey, ni pun XBY. Okey,
Dia tengok mana lelaki, cari yang boy Y lelaki. Kemudian tengok huruf kecil ke huruf besar untuk lelaki? Kecil, makna buta warna. Kalau besar, normal. Kalau perempuan pula, dia tengok ada huruf besar tak? Ada, automatic normal. Tapi dia normal, tapi dia adalah pembawa. Okey. Ini pula oleh kerana dua-dua huruf kecil, ini adalah buta warna. Contohnya lah penyakit gangguan gen. Kebanyakan gen yang mengawal satu trait terletak pada autosom. Walau bagaimanapun, terdapat juga trait yang terletak pada kromosom seks. Trait ini dikenali trait serangkai seks dan gen yang terdapat adalah gen serangkai seks. Contohnya, trait kegagalan pembekuan darah pada luka yang menyebabkan penyakit hemofilia. Hemofilia hanya diwarisi apabila terdapat allele resesif yang membawa penyakit hemofilia pada kromosom X. Jika tiada allele resesif, maka tiadalah penyakit hemofilia. Okey, ini pun sama lah. Sama juga caranya. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, yang ni pun sama Kita tengok kat sini, ini adalah normal. Kenapa normal? Tengok dia huruf besar. Okey, ini apa? Pembawa. Sebab satu huruf besar, satu huruf kecil. Okey, sini seperti biasa belahkan. Belahkan. So, ni kat sini. Ni kat sini. Lepas tu kita buat 1, 2, 3, 4. Jadi, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. So, kita tengok. Ada Y lelaki, lepas tu ada satu je, jadi dia hemofilia. Sama. Ini kita panggil trait serangkai seks dan gen dia adalah gen serangkai seks. Kenapa? Dia terangkan, dia berada pada kromosom seks X. Okey. Kaedah yang boleh digunakan untuk mengesan gangguan gen. Pertama, kaedah amniocentesis. Macam mana kita nak mengesan bahawa ada gangguan gen. Bila ada gangguan gen, bermakna nanti anak yang dilahirkan adalah cacat kan. So, macam mana nak cek? Kita pakai amniocentesis. Tengok amnion. Amnion kita dah tahu dah. Kita cari amnion dekat rahim ibu tu kan. Okay. Kaedah karyotik. Kaedah karyotik adalah K ni untuk kromosom yang tadi tu yang kita tengok. Ada dua. Satu, cara kita nak dapatkan sampel kromosom. Satu lagi macam mana kita dapat gambar kromosom kita. Karyotik yang terhasil daripada kaedah ini digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom. Hal ini dapat mengesan sebarang gangguan gen lebih awal. Okey, ini contohnya amniocentesis. Okey, ini cecair atau bendali amnion. Ini bendali ni fungsinya adalah untuk menyerap hentakan. Kalau mak bergerak, gerak gitu, baby pun dalamnya bergoyang-goyang kan. So, nak kurangkan hentakan tu, dia ada cecair lah. Cecair tu untuk menyerap hentakan. Okey, apa dia buat ialah dia cucuk pakai string, dia dapat cecair ni. String dapat cecair ni. Okey, pertama ialah amniocentesis digunakan untuk mengesan keabnormalan sel fetus pada minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan. Jadinya berapa bulan ni? 2 bulan. Bagi dengan 4. 20 bagi 4 berapa? 5. 4 hingga 5 bulan lah Okey, pada mulanya kedudukan fetus dalam uterus dikenal pasti menggunakan teknik ultrabunyi untuk memastikan kedudukan fetus selamat lah. Sudah dicocok tu, kita pakailah ultrasound ni. Baru dah tahu kat mana babynya. So nanti sebarang cocok je, habis dah babynya luka kan. So digunakan untuk menentukan kedudukan baby. Kita dah tahu baby mana, barulah cocok Kemudian dia akan ambil tu.
Jarum akan dimasukkan secara berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu menembusi dinding uterus. Masuk ni dinding uterus, tembus ni. Kedua, bendali yang mengandungi sel fetus yang terampai di ekstrak keluar. Dalamnya mesti ada sel fetus kan? Bergeser-geser lah, apalah dekat dinding-dinding dengan mak dia, bergeser-geser, so sel dia pun boleh termasuk dekat bendali ni. Kemudian bendali ini kemudian diempar untuk menghasilkan bendali amnion dan sel fetus. Okey, diempar, apa maksud empar tu kita pusing. Ni dia ada alat pengempar lah alat pengempar, yang ini dia akan pusing, dia benda yang berat dia akan jatuh ke bawah. So sel ni duduk bawah, yang atas ni hanyalah cecairnya. Okey, kemudian sel fetus yang terasing akan digunakan untuk mendapatkan keretan. Kemudian barulah kromosom tadi, sampel sel tadi, sampel sel fetus tadi dah dapat dia ni, diinkubasikan selama 2 atau 3 hari. Nanti dia pun membagi, bahan kimia lain ditambah untuk menghentikan mitosis di peringkat metafasa. Okey, awak dah belajar tak peringkat pembahagian sel ada berapa fasa? Pembagian sel ada berapa fasa? Ada berapa fasa? Ada 4 mat. 4 mat, iaitu profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Betul ya? Ya cikgu? Betul tak? Ada 4 fasa. Saya baru pergi tandas tadi, sorry cikgu. Dulu ni. Betul. Betul, ada 4 ada 4 fasa, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Kembali lah ini. Okey, sekejap. Kita tengok ni dulu. Okey. Tingkat metafasa, kalau tingkat metafasa, dia mesti metafasa. M-E-T-A. Metafasa. Metafasa dia bersyariat ialah tersusun di Sata Hatul Istiwa. Sata Hatul Istiwa. Kalau misal katalah ada kromosomnya akan tersusun macam gini. Tersusun di tengah-tengah hasil istiwa. Sebelah ni ada kutub, sebelah ni pun ada kutub. Ini adalah peringkat metafasa. Tersusun di satu hasil istiwa. Tersusun. Ni kutub, ni kutub. Itu maksud di peringkat metafasa. Kenapa kena letak peringkat metafasa? Okey, jelas. Sebab kita nampak ni, boleh kira kromosomnya. Ada cacat ke apa ke boleh nampak kat sini? Kurang ke? Okey, sel dipindahkan ke dalam tiub dan diemparkan. Seperti biasa dipusing lah, masuk empar tu pusing. Kemudian dia akan diasingkan. Sel dipindahkan ke dalam tiub baru yang berisi bahan penetap. Bahan penetap tu nak supaya tu kromosom tu tak gerak-gerak lah kan. Duduk je kat situ Lapisan daripada tiub disedut dan dititiskan ke atas slide mikroskop dan ditambah dengan pewarna supaya kromosom lebih jelas. Slide diperhatikan bahawa kromosom dan diambil gambarnya. Gambar kromosom dipotong, disusun membentuk karyotat. Karyotat ini digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan kromosom untuk mengesan sebarang penyakit gangguan gen. Okey, itulah dapatnya kita karyotat tadi kita ada berapa tu? 46 kromosom. Okey, aplikasi penelitian genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Pertama adalah digunakan kepada manusia adalah sains forensik. Okey, sains forensik ni yang kalau ada CSI, kalau tengok cerita CSI untuk pembunuhan ke apa ke, pakai sains forensik. Terapi gen ni untuk merawat penyakit dan genealogi genetik. Susu galuh. Okey, kita tengok sains forensik. Selalunya kita pakai cat ibu jari kan? Sekarang kita boleh pakai DNA.
satu daripada bidang sains dan teknologi yang menjalankan kajian tentang penyiasatan jenayah dengan mengenal pasti dan mengesahkan kronologi satu kejadian berdasarkan bukti saintifik yang diperoleh. Okey, ini bukti ini boleh digunakan di mahkamah Okey. Okey. Ada soalan? Tak Okey, dianalisis kemudian dibentangkan di mahkamah. Okey, boleh tahulah siapa pembunuhnya ni. Kadang-kadang kalau tengok cerita CSI dia minum lah, apalah dia ambil apa dia punya gelas dia tu, kemudian diambil untuk analisis Okey, kita tengok terapi gen. Dalam peringkat eksperimen bertujuan untuk membaiki gen-gen mutant. Kita ada buta warna tu adalah gen mutant. Anemia sel sabit juga adalah gen mutant. Asal penyakit adalah gen mutant. Contoh lain adalah cystic fibrosis, hemofilia, anemia sel sabit. Jadi ini dijalankan untuk menisipkan, masukkan genomer ke dalam sel atau tisu badan pesakit untuk menggantikan gen yang rosak. Terapi macam merawat lah menisipkan, memasukkan genomer ke dalam sel badan penyakit untuk gantikan gen yang rosak. Ini contohnya pertama, sel dikeluarkan daripada pesakit. Yang kedua, genomer dimasukkan ke dalam virus. Masuk dalam virus. Gen yang normal. Cari orang yang normal lah, dapatlah gen yang normal. Masukkan dalam virus. Kemudian virus yang termodifikasi dicampur ke dalam sel stem badan pesakit. Ni sel stem badan pesakit. Sel stem ni apa? Ialah sel yang boleh membahagi. Sel yang boleh membahagi. Sebab kebanyakan sel dalam badan kita ni yang tak boleh membahagi. Ini adalah sel yang boleh membahagi. Okey. Masukkan dalam ni, maka sel stem pesakit berubah secara genetik. Kemudian sel tersebut disuntik ke dalam pesakit. Terapi genetik. Soalan? Kita tengok pula genealogi. Adalah kajian pengumpulan genetik untuk menentukan salasia atau susul galuh tentang keluarga, keturunan dan sejarah. Awak kalau nak tahu pun boleh buat Ni genealogi Genealogi. Susul galuh. Kita tengok orang kita ni, orang Melayu ni sebenarnya datang dari mana. Boleh? Kita buatlah ujian ni. Rasanya kat Malaysia dah ada dah buat ni. Susul galuh. Ada kos ke cikgu? Apa? Kena bayar. Boleh? Ujian tu. Tapi yang dia orang buat tu kajian tu biasanya dia memang ada yang tajil lah. Tapi kalau kita nak cari kita punya keturunan tu memang bayar lah sebab dia bukan murah ni Ujian DNA digunakan dalam kajian ni. Ujian DNA bukan saja ni. Kalau ada orang cakap tu bukan anak dia ke kan. Kalau tengok kita endon dia kita apa tu kan. Dia buat ujian DNA kan nak tentukan anak dia ke bukan Okey, kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Untuk mengubah gen dan paling banyak digunakan dalam bidang perubatan dan pertanian. Terdapat beberapa kebaikan dan keburukan penyelidikan genetik yang telah timbul disebabkan oleh sifat manusia. Okey, kemudian kita buat soalan. Soalan. Perbincangan soalan. Okey. Okey. Tengok ni. Okey, siapa nak jawab? Gile-gile. Pernyataan manakah benar tentang mutasi?
Kenyataan mana kan yang dengar tentang plastik? Kamu cuba. Tak nampak. Nur Aina. Okay. Ha? Gila-gila tau. Gila-gila. Nur Aina dulu, Alika, Nabila, Taslia, Maisara, Nabila Kenapa cek dulu apa? ada apa cikgu, mana salahnya? Okay, soalannya. Ni dia. Kenyataan berikut manakah benar tentang dia? Okay, mana yang betul? Berlaku perubahan dalam bilangan kromosom berlaku pada struktur kromosom berlaku akibat kecacatan semasa pembagian sel. Yang ini meiosis. Okey, apa dia? Mutasi kromosom. Okey, good. Mutasi kromosom. Dia ada kromosom. Okey, pindah silang macam mana pindah silang? Pindah silang tu dia berlaku di mana? Kat mana pindah silang? Dia dekat profasa 1. Okay. Okay, good. Kat profasa 1 pindah silang. Ini pindah silang. Itu berlaku pertukaran bahan genetik. Berlaku semasa profasa 1. PROS. Profasa 1. Yang akan menyebabkan variasi yang dia. Okey, itu dia. Tengok pula. Ada soalan pula kat atas yang penting. Okey, tengok pula mutasi tadi adalah proses pertukaran bahan genetik antara kromatik kembar. Betul ke? Salah. Itu adalah pindah silang. Okey. Tengok soalan berikutnya. Berikut adalah mutasi kromosom. Kita bila nak jawab ni mutasi kromosom, kita kena buat macam ni lah cara ingat kita. So jadinya dia mula mesti dengan sindrom. Sindrom. Sindrom Down. Apa yang jadi buta warna? Okay, good. Sindrom Turner. Sindrom Klinefelter. Berikut adalah contoh mutasi gen. Okay, tengoklah. Jadi kita cari je yang tak ada sindrom, yang apa? Yang bukan yang ada sindrom, maknanya dia mutasi kromosom. Okay. Tengok berikutnya. Ini macam sama je. Okay. Tengok ini pula. Mereka adalah karyatik individu yang mengidap penyakit akibat mutasi kromosom. Okay. Kita tengok dulu. P ni lelaki perempuan. P lelaki perempuan. P lelaki. Lelaki so, sebab dia ada Y yang kecil. Q lelaki perempuan. Perempuan. R lelaki perempuan. Lelaki. Lelaki. Kita tengok pula. Kat mana yang cacat ni? Kreatifnya mana yang cacat? Jawapannya A. Ni kan, kat sini kan, yang ni kan? Dia dah 21. Kalau 21 bermaknanya 21 sindrom Down. Down. D-O-W-N. D ni untuk 21. Okey, ni Q apa? Sindrom apa? Sindrom Turner. Turner. Sindrom Turner. Turner. Iaitu tunggal. Satu kromosom seks dia ada satu je. Kemudian satu lagi Sindrom Klinefelter. Klinefelter.
Felter. Dia lelaki. Dia lebih kromosom seks X. Okay, dah tahu lah jawapannya apa. Okay, kita tengok soalan ni pula. Kena tentukan dulu penyakit apa. Dia dah cakap dah mutasi kromosom, automatik bila dah cakap mutasi kromosom. Jawapan dia sindrom. Kita tentukan dulu dia sindrom apa. Dia sindrom apa? Tengok. Tentukan dulu sindrom apa. Sindrom Sindrom Down. Down. Apa sindrom Down? 21. Okey, sekarang dah tahu dah sindrom Down. Sekarang kena tengok pula ciri dia. Mana dia? So jawapannya? A. Apa dia? A. Lelaki perempuan yang terencat akal, leher pendek, mata sepet. Dan badan lebih rendah. Okey, sekarang kita tengok dulu. Yang B, jawapan B. Perempuan. Perempuan. Yang tidak mengalami ciri seks sekunder. Okey, tak ada head, tak ada pembesaran buah dada. So, perempuan tu adalah sindrom? Sindrom tena, bagus. Okey. Kemudian kita tengok pula lelaki. Lelaki yang punya ciri perempuan. Apa dia? Sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter. Ni Klinefelter. Good bagus. Okey, kita tengok pula. Ni. Tentukan dulu sindrom apa? Sindrom Turner. Turner yang perempuan. Dah tahu dah. Turner perempuan kan? Carilah yang perempuan. So jawapannya? B. Tengok perempuan je. Tak payah tengok lelaki. Okey. Yang ini pula. Sindrom Klinefelter. Ini Klinefelter. Klinefelter. C. Lelaki. Tetapi lebih. Okey, apa dia jawapannya? C. Ni female tadi kan? Female, maknanya ada buah dada. Tapi testisnya small Testisnya kecil. Okey. Gen mutant recessive terdapat pada kromosom seks X. Kita belajar yang serangkai seks ni kalau kita cakap terdapat pada kromosom seks X. Dia bermaksud dia punya ini adalah gen serangkai seks. Gen serangkai seks. Ada dua je tau kita belajar yang gen serangkai seks. Iaitu kita belajar buta warna dengan hemofilia saja yang serangkai seks. Hemofilia. Tapi dia dah cakap dah. Kerap berlaku di kalangan lelaki memang. Buta warna ke, hemofilia ke, dia memang lebih di kalangan lelaki. Saya sudah terangkan kenapa. Lelaki sebab lelaki dia ada satu je kromosom seks X. Tak macam perempuan. Okey, sekarang yang paling senang tengok. Tidak dapat membezakan warna merah dan hijau. Jadinya jawapannya? Buta warna. Buta warna. Senang je, kacang. Kalau anemia sel sabit, kita tengok sabitnya je. Bentuk sabit. Darah merah dia bentuk sabit. Kalau hemofilia pula, hemofilia adalah sebab faktor pembeku, L untuk lambat. Thalassemia pula, S for small. Dia punya, dia punya sel darah merah dia small. Okey. So, kita tengok pula pernyataan berikut. Mempunyai gen resesif pada autosom. Kita dah tahu dah. Kalau serangkai seks ada dua je jawapan. Buta warna atau hemofilia. Tetapi kalau autosom maksudnya selain daripada buta warna dan hemofilia. Jawapan kita jangan sampai buat kita tulis buta warna hemofilia ni, jangan sampai.
Kita tengok pula mana yang antara banyak-banyak ni yang kau tahu. Yang kau tahu. Sabit. Bentuk sabit. So ambil dia jawapannya. Sel darah merah berbentuk sabit. Sebab apa? Dan nanti soalan macam ni tak Ada objektif Ada objektif, ada struktur. Cikgu sekarang ni buat objektif je Okey, cuba tengok ni sekarang ni Kalau sini penyakit yang lebih kurang sama je kalau awak tengok anemia sel sabit. Semua pasal darah. Hemofilia, sel darah merah juga, sel darah merah juga, sel darah merah juga. Semua pasal sel darah merah. Tetapi dia ada senang-senang jugalah. Kalau macam ni kita tengok sabit. Kalau hemofilia kita tengok L tu lambat beku. Lambat beku, S tu faktor beku. Okey, talisemia kita cakap dia cirinya sama kalau awak tengok talisemia cirinya pun sama. Kegagalan dalam pengasilan hemoglobin. Cuma sel darah merah dia kecil. Itu. Dengan tempoh masa dia singkat. Okey, tengok pula soalan berikutnya. Kat sini nampak tak? Sel darah kecil. So apa dia? Sel darah merah kecil. Thalassemia. Thalassemia. Sebab kita dah tahu dah tadi tu Thalassemia. Small. Sel darah merah dia small. Dengan singkat dia punya dia punya jangka hayat dia. Kalau hemofilia kita dah tahu dah. Sel darahnya normal dia punya tu tetapi faktor pun beku pula. Jadinya dia lambat beku. Faktor V. Itu faktor pun beku. Okey. Pernyataan berikut benar tentang tadi jawapannya singkat jadinya Thalassemia. darah. Kesukaran darah membeku. Terus. Hemofilia. Hemofilia lambat beku. Okey. Tengok gambar. Penyakit apa ni? Cepat sikit. Penyakit apa? Anemia sabit. Okey, nampak sel sabit. Bentuk sel sabit. Okey, good. Ni. Apa yang dihadapi oleh pelajar? Tak dapat membezakan warna pada bendera tu. Merah hijau negeri mana ni? Sudah Color blindness. Color Color blindness ataupun buta warna. Kau tahu tak albinisma tu apa? Tak tahu. Albino tahu albino? Albino tahu? Albino tu Kau pernah nampak tak ada orang kulitnya putih, bulu mata putih, rambut putih, mata dia pink. Itu namanya albinisma. Albinisma ni maksudnya tidak ada pigmen. Melamin nanti. Tinggal melamin albinisma. Pigmen melanin. Pigmen apa? Melanin. Pigmen melanin ni kalau cikgu orang ni gelap sikit, maka pigmen cikgu banyak. Orang yang putih, pigmen melaninnya kurang. Tapi kalau untuk orang albinisma, dia tak ada langsung pigmen melanin. Sebab tu dia putih. Mana yang menyebabkan sindrom Down? Tengok. Kehadiran 3 kromosom pada nombor 21. Okay, good. Ini adalah C. Sindrom Down D itu untuk 2. Sindrom Down D untuk apa? 20. Okey. Dia sepadankan. Hemofilia. Apa keyword untuk hemofilia? Okey, apa dia? Hemofilia. Darah. Apa Apa?
Faktor pem ber-QM untuk apa? Lambat. Baik. Okey. Betul tak ni padanannya? Ni dah betul lah kan? Hemofilia lambat betul. Buta warna, kehilangan warna pada kulit, rambut dan mata. Ini adalah albinisma. Tidak dapat membezakan warna merah dan hijau. Jadinya ni adalah buta warna. Okey, kemudian kita tengok pula thalassemia. Thalassemia ni adalah sel dia yang small. Small. Dia pun anemia juga tau. Okey, tengok yang ni pula. Apa cacatnya? Bila kita tengok soalan ni, tengok satu-satu. Kat mana yang cacat ni? Lelaki perempuan? Boy ke girl? Lelaki. Ada Y, dia adalah lelaki. Lelaki normal ke lelaki cacat ni? Cacat. Tengok yang mana? Tengok yang mana? Normal. Yang mana? Yang mana yang cacat ni? Okey, 20. Jadi bila kita nampak 21, dia adalah Sindrom. Down. okey. Ini tengok. Cuba awak buat. Okey, siapa nak cuba nak tolong cikgu ni? Ni belah. Nak tulis apa kat sini? Nombor apa? Cuba cakap sikit. Ni proses apa ni? Tolong cikgu ni. Apa proses apa? 22. Ni proses apa ni? Nak tanya. Proses apa? Ni yang bercabang-cabang. Proses apa? 1 dengan 3. 1, 2, 3, 4 kena tulis. 1, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Okey, ni apa namanya? Ini adalah persenyawaan. Okey, 1 dengan 3. X besar, X besar. 1 dengan 4. Korang cakap? 1, 4. 1. Sebut apa yang ada dalam 1. X, H. Betul. Okey, 4 ada apa? X, apa? Okey, siapa nak buat pula? 2, 3. Nak buat huruf Y dulu ke nak buat huruf X dulu? Y dulu. X dulu. X dulu. Okey, X. Atas X ada apa? X kecil ke X besar? H kecil. Nombor X kecil. X besar ni. 2, 3. Okay. Y duduk kat belakang. Okay, kemudian ni 2, 4 last. Siapa nak try? Q. 2. Taruh dulu Y. 2. X dia berapa? 4 dia apa? X. Taruh ke depan. H kecil. Macam tu lah Macam mana benar tentang P dan Q? P, lelaki perempuan. Tengok P ni. Lelaki perempuan? P. P lelaki perempuan? Perempuan apa? Tengok. Nak tahu? Tengok. Ada huruf besar. Makna dia adalah normal. Tetapi oleh kerana ada huruf kecil, dia pembawa. Perempuan pembawa. Kemudian tengok Q pula. Lelaki. Lelaki hemofilia ke lelaki normal ni? Tengok. X kecil ni. Jadi, lelaki apa? Hemofilia. Okey. Jawapannya tu Ni sama yang tadi. Okey. Ini pula. Raja menunjukkan dalam kaedah karyotik. Menghentikan, bahan kimia dihentikan pada peringkat anafasa. Kenapa dia taruh bahan untuk menghentikan peringkat
pada peringkat anafasa. So jawapannya apa? Kenapa dia berhentikan pada peringkat anafasa? Okey, cuba cepat. Kromosom memendek dan menebal. Ini adalah peringkat profasa. Kromosom meningkat dan memendek dan menebal adalah peringkat profasa. Itu salah lah. Kromosom tersusun di sathah hatistiwa. Ni peringkat apa ni? Peringkat metafasa. Kromosom kromatik kembar berpisah. Ini ada peringkat anafasa. Anak-anak antek-antek. Dan kromosom anak tiba di kutub. Ini adalah peringkat telofasa. Telotiba. So jawapannya mestilah B, kerana peringkat metafasa ni jelas untuk mengesah sebarang keabnormalan pada kromosom. Okey, itu saja buat hari ni. Cikgu lepas ni, cikgu nak awak buat jawab isi kedatangan. Awak jawab soalan Google Form. Cikgu dah ada tu kat situ. Okey, awak boleh ulang-ulang kembali. Kelas sampai 1:30 kan? So awak jawablah soalan tu. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, ada. Okey, tak ada. Ada Elia Hailni. Okey, ada soalan Elia? Kita tanya satu-satunya. Tak ada. Nur Nabila, Tak ada. Tazlia. Tak ada cikgu. Okey, Maisara, Tak ada. Nur Natasha. Tak ada cikgu. Okey, Nur Sazwani. Tak ada. Okey, Nur Aina. Okey, terima kasih kerana mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kalau awak tak faham, awak boleh tengok video rakaman di send kat awak Tapi lepas ni tolong jawab soalan. Dia ada dua latihan, satu Google Form tolong jawab ni setengah jam lagi ni. Kemudian satu lagi adalah kerja rumah. Kerja rumah nanti awak buat tak apa. Jangan tak payah hantar hari ni. Yang hantar hari ni mestilah Google Form. Lepas ni terus buat Google Form Okey, tutup majlis kita dengan bacaan tasbih suara dan surah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak. Terima kasih. Okey, semoga awak semua rajin Okey, Assalamualaikum. Bye. Salam, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.